Orang yang tawakal tu hidup dia paling tenang. So kalau apa yang ada yang membimbangkan, nanti jadi tak jadi ni, okey tak okey, nanti dah tawakal pada Allah, yakin pada Allah tu akan jadi baik. Tapi hasilnya tak baik. Tak. Itu sebaliknya adalah kebaikan untuk kita. Kadang tu dosa banyak, tak nampak apa tu takdir hikmah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Selayaknya hati yang kecil bersyukur pada Allah dan memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa pilih kita ataupun istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan soal fadilah, kelebihan duduk di dalam majlis ilmu. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Ketika mana baginda duduk dengan para sahabat, datang satu orang sahabat. Ketika mana kehadiran sahabat tersebut memucatkan wajah baginda dan merubahkan wajah baginda dalam keadaan wajah baginda tu agak marah. Ketika mana sahabat tersebut telah beredar ataupun setelah selesai daripada majlis ilmu tersebut ataupun perhimpunan bersama dengan Nabi, maka sahabat tadi pun dah balik dah habis dah. Kemudian berubahlah wajah Nabi daripada agak marah tadi itu, agak muka masam pada muka yang mengembirakan ataupun wajah yang ceria. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kami melihat wajah engkau ketika mana datang sahabat fulan bin fulan menyebabkan wajah engkau telah berubah dalam keadaan kondisi yang marah. Ketika mana sahabat ini telah tinggalkan majlis tuan setelah selesai majlis ini, maka wajah tuan dalam keadaan kondisi atau dalam keadaan gembira." Maka Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah ketika mana sahabat itu telah masuk di dalam majlisku, dia membawa dosa yang begitu banyak, menyebabkan wajahku tu berubah. Ketika mana sahabat ni dia telah keluar daripada majlisku setelah selesainya majlis, maka Allah Ta'ala telah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Disebabkan itulah aku senyum kan dosanya, ataupun kerana itulah aku gembira disebabkan dosanya telah diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Moga-moga majlis kita pun macam ni jugalah. Amin. Amin. Tapi kalau sekarat jalan balik, kalau itu wallahu a'lam lah. Tapi hadis tu sebut setelah selesai, ini sekarat jalan dah balik dah kan. Moga Allah istiqamahkan kita. Amin. Amin. Al-Imam Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, dua orang yang terkenal meriwayatkan Israiliyat. Pertama adalah Sayyidina Ka'abul Ahbar rahimahullah. Sebenarnya dia ni telah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman ataupun masuk Islam ketika kepimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah. Di antara kalam nasihat Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah adalah seorang yang menghadiri majlis ilmu. Satu orang yang menghadiri satu majlis ilmu menyebabkan 70 majlis yang lalai akan diampun oleh Allah Ta'ala. Satu majlis ilmu yang dia hadir menggugurkan 70 majlis yang lalai yang pernah dia hadiri. Masya Allah. Satu je. Moga Allah Ta'ala kerapkan kita lah untuk hadir pada majlis ilmu. Sebab masjid surau tutup kan. So nak istilah hadir tu, ya kita dengar dekat YouTube live, Facebook live, YouTube, tapi tak dapat menghadiri majlis ilmu, tak dapat tu kan.
Tapi kata Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, dengan satu majlis ilmu yang kamu hadir menggugurkan 70 majlis yang lalai yang pernah kamu hadiri. Moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sambung kitab, pembahasan kitab iaitu Bustanul Arifin, karya ataupun karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang keempat, ciptaan manusia dan tempat kesudahannya. Sebenarnya terbahagi kepada hadis yang banyak, ada 20 lebih, dan sekarang hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulakan hadis ini, isi kandungan kitab diawalkan dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda iaitu sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bergelar as-sadiqul masduq, iaitu maksudnya orang yang benar dan dibenarkan perkataannya oleh orang lain. Baginda bersabda, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan ciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian lalu ia, itu Allah Ta'ala menjadikan segumpal darah selama itu pula 40 hari. Kemudian lalu ia menjadikan sepotong daging selama itu pula, itu 40 hari. Setelah itu diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan roh ke dalamnya. Dan malaikat itu disuruh dengan 4 suruhan, iaitulah dengan menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan ataupun takdirnya. Apakah ia akan menjadi orang yang celaka, iaitu ahli neraka, ataukah ia akan menjadi orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Demi Tuhan, iaitu Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia, iaitu Allah, sesungguhnya seorang kamu
beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dan antara syurga itu kecuali hanya satu hasta sahaja, dekat. Namun oleh kerana telah diputuskan baginya untuk menjadi ahli neraka, maka ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya dan akhirnya ia masuk ke neraka. Sebaliknya, sesungguhnya ada seorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada di antaranya dan neraka itu kecuali hanya satu hasta sahaja. Namun oleh kerana telah diputuskan ketentuan baginya untuk masuk ke dalam syurga, maka ia beramal dengan amalan ahli syurga di akhir hayatnya dan akhirnya ia masuk ke dalam syurga. Masya Allah, banyak poin ni, satu hadis ni banyak poin yang boleh kita ambil faedahnya ataupun hikmah pada hadis yang keempat ni, banyak. Apatah lagi penghujung-penghujung hadis ni, Masya Allah kan, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian sebelum dia mati akhirnya dia beramal dengan ahli neraka, ditakdirkan untuknya, kemudian di akhirat lagi dekatlah dia dengan neraka tu. Sebaliknya ada orang tu beramal dengan amalan ahli neraka, dekat dia dengan neraka kan, maksiat dia, tapi kerana takdir telah mendahuluinya, dia beramal dengan amalan baik di akhir hidupnya, kemudian di akhirat dia dengan syurga bahkan lebih dekat. Nah, ada beberapa hikmah yang kita boleh ambil. Pertama, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, saya sebutkan tadi Sayyidina Wahab bin Munabbih. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani ataupun Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, ketika menghimpunkan kalimat-kalimat hikmah Al-Imam Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, ada satu riwayat kata Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, ciptaan awal Allah Ta'ala pada kamu ketika mana bersetubuhnya secara halal antara mak dan ayah kamu, kemudian terlekatnya air mani sampai kamu lahir, proses yang panjang tu, maka di situ siapa yang pelihara kamu? Allah. Siapa yang jaga kamu? Allah. Siapa yang bagi rezeki yang kamu sihat duduk dalam perut? Allah. Ketika kamu lahir, daripada umur ketika kamu lahir sampai 20 tahun kamu tak kerja pun, tapi kamu boleh makan, kamu boleh hidup. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Takkanlah kehidupan akan datang lagi kamu tak yakin Allah boleh urus rezeki kamu? Takkan kamu tak boleh yakin Allah Ta'ala akan selamatkan hidup kamu? Berpuluhan tahun sebelum itu Allah jaga kamu, takkanlah akan datang lagi kamu mempertuhankan Allah, Allah Ta'ala tak beri rezeki pada kamu. Ini poin yang pertama lah, iaitu yakin dengan rezeki agihan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Hidup dalam keadaan seperti seorang bayi lah, macam mana perkataan Al-Imam Al-Ghazali, nanti kita pun akan sebut nanti, kondisikan diri kamu seperti seorang bayi yang mana dia perlukan kepada ibu dia, sentiasa dia nak, dan dia yakin, dia tak fikir soal makan, soal minum, tak, hanya kasih sayang saja dia nak. Soal makan minum dia tak risau, dia tak fikir besok nak makan apa. Budak kecil mana ada fikir gitu. Ataupun jadilah kamu kondisi seperti mana yakin sentiasa ibu tu akan dekat dengan bayi. Bayi ni tak risau, dia tak perlu pergi kat mak dia, dia tahu mak dia akan datang suap. Kadang makan pun dia tak nak. So yang susah tu mak bapak dia, dia sendiri tu tak susah. Besok nak makan apa, lusa nak makan apa, 10 tahun lagi aku makan apa. Maka hiduplah kamu seperti seorang bayi. Seperti mana bayi ni ada mak ayah yang dia yakin akan urus kehidupan dia, maka kamu yakinlah pada Allah yang mana Allah Ta'ala akan uruskan kehidupan kamu atau memudahkan rezeki dan kehidupan kamu yang akan datang atau ketika kamu menikmatinya. Okey, hadis tadi tu sebutlah mengenai Allah Ta'ala tulis takdir, Allah Ta'ala tulis rezeki, Allah Ta'ala tulis ajal kematian. Semua dah ditulis dah oleh malaikat bagaimana kedudukan seorang manusia itu ketika mana dia telah lahir. Apa poin yang boleh kita ambil adalah pertama, tawakal lah.
Sebab semua benda yang kita buat ni sampai mati semua dah ditakdir oleh Allah. Tak boleh nak ubah apa dah, tak boleh. Kalaulah kita jumpa hadis yang masyhur bahawasanya setiap takdir itu boleh diubah dengan doa, perlu kita fahami konsep tu, hadis tu juga, bahawasanya yang doa itu sendiri telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk merubahkan kehidupan yang akan datang. Maka semua tu terikat dengan takdir Allah, tak boleh nak buat apa dah. Seperti mana dalam hadis sebut, di antara yang ditulis oleh malaikat adalah takdir kehidupan dia, semua dah tak boleh nak buat apa dah. So apa boleh kita nak buat nanti? Kerana 5 tahun akan datang, besok lusa dah tulis dah di Lauh Mahfuz apa kita punya takdir kehidupan. So kita dah terikat dengan takdir. So besok apa dah akan jadi dah ditulis dah. Apa perlu kita menikmati kehidupan? Tawakal. Kalau sekiranya tak ada tawakal dalam hati, hidup akan gelisah nanti. Besok macam mana nanti? Aku rasakan tidur pun tak boleh, hidup dalam keadaan resah. Semua orang kafir pun boleh tidur dalam keadaan tenang. Kita orang mukmin, pemilik dunia adalah Tuhan kita, Allah. Takkan perlu resah kot, kan? Nah, pertama poin adalah tawakal. Ni semua ada 44 poin. 44 poin. Ini saya sikit-sikit saya bahas, insya-Allah. Kalau boleh cepat 45 minit, 45 minit. Kalau lebih lah, insya-Allah. Saya baca je lah. Pertama, dalam kitab Rawdatul Uqala karangan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, saya dah sebut dah, di antara perawi hadis lah. Biasa kita jumpakan rawahu Imam Ibn Hibban kan. Nah, Al-Imam Ibn Hibban tu bukan sahaja ada kitabnya penghimpunan hadis dan termasuk daripada syarah juga hadis ataupun mengumpulkan kitab, iaitu kata-kata nasihat, di antaranya adalah mengenai bab tawakal atau pentingnya tawakal. Nabi SAW bersabda, nanti hadis yang saya sebut nanti dinisbahkan kepada Al-Imam Ibn Hibban lah. Saya tak sebut dah rawahu riwayat siapa dah. Nanti kalau kitab lain saya sebut nanti. Nah, pertama Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan berbagai takdir 500 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Takdir Allah tu dah tentukan dah. Baru Allah ciptakan bumi dan juga langit. Berapa? 500 tahun. Maksudnya kita tu dah memang terikat dengan takdir, tak boleh nak buat apa. Apa boleh buat? Dah menikmati kehidupan. Macam mana akan datang? Dah tawakal kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menetapkan berbagai takdir 500 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Yang kedua, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala berkata, tawakal kepada Allah adalah penyebab hilang kesedihan dan kesusahan serta mendatangkan ketenangan di dalam hati, seperti mana saya sebutkan tadi. Maksudnya orang yang tawakal tu dia tak akan sedih, dia tak akan rasa susah, dia tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, apa yang akan datang dia akan think positif. Saya dah usaha setakat ni, dah tawakal pada Allah, hasil usaha saya menghampakan saya atau seperti keinginan saya, dua-dua dia memandang khair, dua-dua dia memandang itu adalah baik untuknya. Tak perlu kita menggali apa hikmah sesuatu yang Allah beri, kadang tu tak payah. Kerana dosa kita tu banyak, menggali hikmah sesuatu takdir tak akan jumpa. Apa perlu kita buat? Dah tawakal serah pada Allah. Seterusnya Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang bertawakal kepada Allah dengan setulus hatinya dan ia yakini Allah Ta'ala adalah penyelesai masalah berbanding kekayaan yang ada kepadanya, maka Allah Ta'ala tak akan menjadikan dia berharap atau perlu kepada orang lain, dan Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki padanya dari sumber yang dia tak sangka-sangka. Satu orang yang tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan pada Allah, yang boleh selesai masalah saya hanya Allah, bukan kekayaan yang ada pada saya, bukan pangkat yang ada pada saya, bukan kerana kawan saya ada orang kaya, bukan kerana mak saya orang kaya, adik saya orang kaya, kerana Allah lah yang boleh menyelesaikan masalah saya. Maka Allah Ta'ala tak akan jadikan dia tunduk pada makhluk, berharap pada makhluk, meminta pada makhluk. Allah Ta'ala tak akan buat dia macam tu, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka kepadanya. Seterusnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala berkata, rezeki akan mencari seorang hamba seperti ajal kematian mencarinya, samalah seperti hadis Nabi SAW. Maksudnya jangan risau, rezeki itu akan memburu kita seperti mana ajal kematian akan buru kita. Apakah ajal kematian tak akan buru kita? Kok mana pun akan mati juga. Macam tu dah rezeki daripada
Allahumma subhanahu wa ta'ala. Cuma kita harap pada Allah, moga-moga rezeki kita dimurahkan oleh Allah dan rezeki kita semua halal wa tayyibah. Amin. Amin. Jangan fokuskan pada rezeki sangat sehingga campur aduk antara syubhatnya, haramnya, tapi yang penting adalah segi kualiti dia, iaitu halalnya rezeki. Biar sikit saja rezeki berbanding ia dalam keadaan halal. Yang seterusnya, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala berkata, sekiranya bekerja dengan baik, maksudnya kerja dia amanah, kerja itu adalah pekerjaan yang halal, kemudian hasilnya tak tercapai, yakinlah rezeki yang pasti diberikan dengan jalan yang tak disangka-sangka dengan lain. Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Yang seterusnya dibacakan syair kepada Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Saat kulihat engkau duduk di hadapanku, aku yakin engkau sedang ditimpa kesedihan. Sedih? Sedih? Campakkanlah kesedihan itu dan raihlah pahalanya, iaitu pahala redha, pahala sabar. Jika engkau percaya dengan ketentuan Allah, santailah, relax, dan yakinlah pada Allah. Orang yang bertawakal pada Allah adalah sangat tenang kehidupannya, menyingkirkan derita dari dalam segala urusannya. Itulah sikap orang yang yakin urusannya akan menjadi baik. Orang tawakal, orang yang tawakal tu hidup dia paling tenang akan datang. So kalau apa yang ada yang membimbangkan, nanti jadi tak jadi ni, okey tak okey nanti, dah tawakal pada Allah, yakin pada Allah tu akan jadi baik. Tapi hasilnya tak baik, tak, yakin kita dah baik, walaupun tak baik, itu sebaliknya adalah kebaikan untuk kita. Saya sebut kadang tu dosa banyak, tak nampak apa tu takdir hikmah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. So apa kita sebagai hamba yang terikat dengan takdir ni, dah adabnya adalah, adab hati adalah bertawakal pada Allah Ta'ala. Seterusnya, seorang pengemis mendatangi Nabi SAW. Imam Ibn Hibban juga meriwayatkannya. Saat seorang pengemis datang pada Nabi, sementara di rumah Nabi SAW ada kurma, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kurma ini adalah bahagian kau, kurma ini adalah untukmu. Seandainya kamu tak mendatangi dia, kurma ni, nescaya kurma ni akan mendatangi kamu. Memang ada takdir tu, kalau sekiranya kamu tak datang, dia akan datang kat kamu. Maksudnya dia akan datang, dia tak jalan, tapi mesti ada perantara yang akan sampai kepada kamu. Walaupun kadang tu orang akan fikir, dengan jalan macam mana lah kebantuan akan datang. Tak, bantuan akan datang. Hadis yang sahih kan, sahabat ketika mana tak ada apa makan sehingga diberikan ikan. Dalam riwayat tersebut mungkin lebih kurang hampir 15 orang kalau kumpul, itulah mata besarnya ikan. Sehingga sahabat tu bilangan mereka ramai, sehingga mereka makan menggemukkan badan mereka. Ketika mereka balik, Nabi tanya, ini pergi dakwah ke, pergi buat apa ni, pergi suruhan yang aku buat ke, pergi, istilah kasar tu, mentera darah lah. Ini sampai badan berisi ni bersifar. Tak, kami telah jumpa dengan satu ikan, anbar lah, lebih kurang ikan macam tu, sehingga kesemuanya kami makan tu berisi. Kata Nabi, ada bawa balik sikit. Ya, ada bawa balik sikit. Nah, kan, satu benda yang di luar kotak, maka itu bantuan Allah bagi. Sama juga saya cerita dalam kitab ni. Dalam kitab ni ada cerita mengenai seorang Khabbab, Khabbab bin Al-Arad ataupun Khubayb. Asalnya Khabbab, tak rasa salah saya. Khubayb rasanya, Khubayb. Sayyidina Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditawan oleh orang kafir, tak ada makan. Orang kafir kalau tawan, dia tak akan bagi makan. Orang Islam lain, dia tak akan jaga nanti. Akhirnya perawi mengatakan, aku tu lihat tak diberikan makan, kemudian dia makan buah anggur sebesar biji kepala orang, sedangkan tak ada buah anggur kat kawasan tu, tak, bukan musim buah time tu, tapi telah aku lihat, maka dia memakan rezeki dia tu sebesar itu. Maka ini di luar kotak. Maka kita jangan fikir, aku jadi macam ni, agak-agak boleh tak ada bantuan, siapa nak bagi daripada bantuan, nak, jangan, dah, tawakal pada Allah, serah pada Allah, Allah akan bantu nanti. Itu orang yang tawakal, Allah Ta'ala akan berikan rezeki daripada yang tak sangka-sangka. Amin, tawakkal Allah ala Allah. Maka siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka padanya. Ada satu cerita dalam kitab yang sama juga, cerita mengenai kisah Yaman Al-Najrani, yang tak memiliki apa pun ketika musafir. Cerita dia jenis, dia tak ada apa pun, kemudian dia jumpa dengan satu orang Yahudi.
Dia kata, wahai Yahudi, engkau ada makan tak? Yahudi ni kata, ada makan. Wahai Yaman An-Najrani, aku ada makan dah, makanlah. Ketika Yaman An-Najrani ni dimakan, setelah dia habis, kemudian ada sisa yang sedikit. Maka ketika dia nak pergi dah, dia kata, terima kasih Yahudi, ya baik, sama-sama. Maka Yahudi ni kata, wahai Yaman An-Najrani, ini sikit engkau makan ni tak habis, maka buat bekal lah ketika musafir. Sebab kau ni tak ada apa. Kau pergi satu tempat, kau makan satu pergi. Ni buat bekal lah. Sebab kawasan tu memang tak ada makan. Kawasan tu memang tak ada makan. Dan jumpa dengan Yahudi ni seorang je ada makan. Maksudnya tak ada kawasan tu, tak ada pokok, tak ada tanaman, tak ada. Padang pasir. So aku ni dekat kawasan sini pun yang tak ada makan, tak ada buah apa pun, Allah hantar engkau bagi makan pada aku. Takkan kau risau kot aku datang tempat lain takkan ada makan. Tetap Allah Ta'ala akan bagi pada aku. Yang penting aku tawakal kepada Allah. Tak apa, kau simpan, tak apa. Kerana aku yakin seperti mana di sini yang tak ada apa pun, tetap Allah bagi rezeki akan datang lagi. Aku yakin kepada Allah. Jadi orang yang tawakal pada Allah, istilah menyimpan tu tak ada. Saya tak bahas banyak sebab dia jadi mendalam nanti. Kalau tawakal tu kalau simpan lebih daripada sehari macam mana Ustaz? Adakah dikatakan tawakal? Ini pembicaraan yang agak mendalam, merumit kan, tu saya tak bahas. Tapi kesimpulan dia, orang yang tawakal tu dia tak akan berhati-hati tau. Oh kena simpan, kena tak. Yang itu kalau menurut Imam Ghazali dia terkeluar daripada konsep tawakal. Tak dikatakan tawakal. Tapi bagi kita awamnya, takkan nak ambil kedudukan macam tu mungkin agak susah. Tapi ikutlah macam mana kan. Tapi jangan bergantung kepada yang berhati-hati, yang kita menyimpan tu jangan bergantung. Belum tentu dia boleh selamatkan kita. Satu orang rasa dengan duit lah dia boleh hidup. Akhirnya dia dikurungkan dengan duit yang banyak sehingga dia terkunci. Seorang raja, pembantu dia fikir dia tak ada kat dalam, dia dah keluar. Akhirnya dia kunci. Dia ketuk pintu, tolong. Yang ada kat dalam tu air tak ada, makanan tak ada, yang ada duit saja. Akhirnya mati juga. Bodoh dia lah, sebab dia memiliki i'tiqad, satu pegangan bahawasanya kalau ada duit boleh hidup. Tengok akhirnya mati kan, tak ada makan, tak ada minum. Moga Allah mudahkan urusan kehidupan kita, amin. Dibacakan syair kepada Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, andaikan rezeki diraih dengan kepandaian, kecerdikan, ilmu, pasti ku raih yang terbanyak. Sayangnya rezeki itu kurniaan dan bahagian yang telah ditentukan oleh Allah, bukan dengan kepandaian ataupun dengan kecerdikan menyebabkan duit itu banyak. Kalau menurut abang kita, banyak orang belajar tinggi tak ada kerja, susah nak cari kerja kan. Menunjukkan kecerdikan tu bukan mendatangkan keuntungan duit tau. Orang yang belajar tinggi tu, walaupun niat dia nak duit banyak, tapi bukan itu menjamin. Ada orang yang YouTube tu, dia tak ada pelajaran tinggi apa pun, tapi income dia Masya Allah, masuk tu bertubi-tubi ya. Allah Akbar, lagi murah rezeki dia. Apalagi yang jaga solat, Allah. Berarti tak ada jaminan. Orang tu cerdik, orang tu ada bisnes itu menyebabkan harta dia banyak, itu belum jamin. Hatta harta dia banyak sekalipun, kalau campur aduk antara haram dengan halalnya, dengan syubhah, apalah ada manfaat segi rezekinya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, celakalah orang yang mengakui cinta pada Allah, kemudian dia merisaukan soal rezekinya. Celakalah orang yang mengakui dia cinta kepada Allah, tapi dia risau soal rezeki dia. Takkanlah Allah Ta'ala yang sayang kepada dia tu akan menyusahkan soal rezekinya. Nah, kalam Al-Imam Syafi'i ataupun Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan tanda seorang itu bersangka buruk pada Allah bila mana dia bimbang soal rezekinya. Dia sudah suuzan dengan Allah, suuzan dengan manusia pun dah dosa, apatah lagi sangka buruk kepada Allah. Moga Allah teguhkan hati kita semua, amin. Yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah Taala akan mencukupkannya. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah Taala akan mencukupkannya. Saya dah tawakal dah, kenapa tak cukup-cukup? Dah cukup, sebenarnya kamu nak lebih. Tak ada jaminan Allah siapa yang bertawakal Allah lebih, tak, Allah bagi cukup. Sebenarnya bukan dah cukup sebenarnya, tak lebih je, tak.
Memang tak lah. Jangan salahkan Al-Quran pula. Jangan ragu-ragu pula dengan ayat Quran. Sebenarnya Allah dah bagi cukup dah. Ya, seterusnya Nabi SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, nescaya Allah akan memberikan rezeki pada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung berangkat dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Burung mana ada bos, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah, pagi berlapar-lapar, petang balik kenyang. Bukan balik kenyang saja, boleh bagi pada anak-anak lagi. Masya Allah. Moga Allah murahkan rezeki. Amin. Seterusnya Nabi SAW bersabda, barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mencukupkan semua keperluannya dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Barang siapa yang menyibukkan dirinya pada dunia, cari himpunan harta yang banyak, nescaya Allah Ta'ala akan menyerahkan urusan dunianya kepada dia. Dah, biar yang kau urus, aku tak payah. Bila tak ada urusan, sesuatu urusan Allah yang urus, wah, payah nanti urusan dunia kita, pening nanti. Allah Ta'ala tak urus, sedangkan Allah lah yang memberikan segala-galanya. Kalau tanpa Allah, macam mana boleh mudah sesuatu urusan? Maka rukun tawakal terbahagi pada 3. Pertama, meyakini sesuatu yang dihadapinya itu yang datang daripada Allah, dan hasil tawakal tu pun datang daripada Allah. So yang dia buat kerja pun datang daripada Allah, nanti hasil daripada dia buat kerja tu baik atau tak, tu pun daripada Allah. Yakin tu baik. Hati yang tawakal seperti 2, keadaan bayi kepada ibunya. Dan ketiga, konsep tawakal adalah dia tak meninggalkan usaha. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Berarti rukun tawakal, konsep tawakal ada 3. Dia meyakini suatu pekerjaan yang dibuat itu pun telah ditakdir oleh Allah, hasilnya pun ditakdir oleh Allah, baik ke buruk itu baik untuknya. Yang kedua adalah dia akan serahkan segala sesuatu kepada Allah, dan dia akan yakin segala sesuatu itu baik. Seperti saya sebut tadi, seperti mana seorang bayi yang dia tak akan risau soal kehidupan dia akan datang, dia tak akan risau soal makan minum, soal rezeki, yang dia enjoy je kehidupan dia. Macam itulah sebenarnya kehidupan mukmin, bertuhankan Allah. Yang ketiga adalah konsep tawakal adalah dia tak meninggalkan usaha, dia akan mencari rezeki, dia akan ikhtiar. Kalau hukum kasbi dengan hukum tajrid, itu pembahasan lain lah. Ini bukan pembahasannya lah, itu pembahasannya lain lah kan. Kasbi, tajrid, kamu tajrid. Saya, kamu tajrid, kasbi, ikhtiar, saya tak tajrid. Ini masalah lain lah. Tapi segi umumnya manusia itu apakah lebih tajrid berbanding kasbi? Berbanding ikhtiar, sudah pasti lebih banyak yang ikhtiar. Tapi jangan tinggalkan ikhtiar. Kemudian adalah hadis tadi juga mengajarkan kita apa erti rida. Kita tawakal pada Allah dan juga kita rida. Semua dah tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Rawdatul Uqala juga disebut oleh Al-Imam Ibn Hibban adalah mengenai sabda Nabi SAW, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena ataupun qalam bahasa Arabnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkannya qalam itu dengan macam mana, wallahu alam, untuk menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dah tulis dah. Dah tulis dah. Dah kering dah. Tak boleh nak ubah, tak boleh nak apa-apa. Apa yang perlu kita buat sebagai adab hati, dah redha dengan ketentuan Allah. Walaupun benda tu perit betul, benda tu mendaunkan betul-betul, redhalah, yakinlah sebaliknya itu adalah benda yang baik. Sebab tu saya suka dalam kitab Risalah Qusyairat tu sebut, para murid tu datang pada masyayikh, pada ulama dia atau gurunya. Kemudian dia kata, kenapa menziarahiku? Kerana kami kesemuanya adalah hubbukum, kami mencintai kamu. Oh, mencintai aku, baik. Kejap dia ambil kerikit, dia baling. So, baling. Dia pergi, mereka semua pergi. Kenapa pergi? Kata mencintai. Orang yang mencintai seorang, apa pun dibuat oleh orang yang dicintainya, tetap dia akan teguh nanti, dia tak akan pergi. Sama juga saya cerita dalam kitab Uqalaul Majanin, Abu Qasim Al-Naisaburi, karang kitab 500 cerita-cerita orang yang gila tapi cerdik. Maka di antaranya adalah Qais Bani Amir, ataupun disebut Majnun lah, yang cintakan pada Laila. Maka dia pergi jumpa Laila. Ketika dia pergi jumpa Laila, akhirnya orang cuit dah. Qais, kamu nak jumpa Laila? Ni Laila tengah bubur nasi kat pinggan tu bagi pada setiap orang.
Dia tak mencintai kamu. Diamlah. Hanya pecinta memahami cinta. Pick up line ya. Diamlah, jangan cakap banyak. Maka Laila tu bubuh. Ni Laila tak kahwin lagi. Nanti Laila kahwin dengan orang lain, lagi frust dia. Sampai dia tak akan sedar. Dia tak sedar. Sebutlah apa pun, dia tak akan sedar nanti Qais. Bila sebut Laila, baru dia sedar bangun. Sampai dia ni, bapak dia pergi pegang tangan dia di hadapan ketika buat haji umrah. Di hadapan Kaabah, bapak dia cakap, doa pada Allah supaya Allah cabut hati kamu cinta pada Laila. Baik bapak. Dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Tetapi hatiku ni cinta pada Laila ni, tolonglah ya Allah, tambahkanlah lagi ya Allah. Dia mabuk cinta betul. Sekali dia cium kambing, dia raba-raba, dia cium kambing. Orang tanya, kenapa? Sebab aku menampak Laila di kambing ni. Masya Allah. Dia tak sedar, pernah satu ketika orang cakap, ada kabilah ataupun orang kampung Laila tengah jalan. Bangun dia. Bukan Laila, orang kampung saja. Dia bangun, terjaga dia. So, hati tu dipenuhi dengan Laila saja. Saya pernah cerita kan, ketika dia solat, orang solat, dia tak sedar orang solat. Dia jalan depan orang nak pergi jumpa Laila. Habis tu orang tegur, Qais, gila punya orang, Majnun. Majnun Qais, kami salat menghadap Tuhan kami yang kami sayang. Boleh pula kamu lalu. Apa kata Qais? Aku menghadap Laila yang ku sayang. Aku tak sedar aku tu jalan di hadapan kamu yang tengah salat. Kamu menghadap Tuhan kamu yang kamu cinta, boleh sedar pula aku jalan. Ini mana cinta lebih lagi ni. Masya Allah. So kalau baca orang bujang tu, kalau baca Qais Laila tu, dia mabuk cinta. Kita yang dah kahwin ni, alah baca tu. Saya nak tambah satu lah. Aku nak lah tambah satu cinta aku macam ni kan. Tapi kalau bujang tu, fikiran dia tu, apa lagi kalau ada orang yang dia nak kahwin, lagi hati dia tu. Maka Laila bagi pada setiap serve makan, bagi makan. Bila datang giliran Qais, maka Laila tengok Qais, Laila ubah wajah, dia ambil pinggan tu, dia pecah, pecah. Maka dia pergi belakang balik. Orang cuit dah tengok, mana dia sayang kau, dia tak sayang kau. Kat semua dia bagi elok, kat pada kau je. Diam, hanya pecinta memahami cinta. Pergi balik kali kedua, beratur lagi, tengok dia pecahkan lagi, kali ketiga pun pecah. Apa dia kata? Sengaja Laila memecahkan pinggannya supaya ada pertemuan banyak kali antara aku dengan dia. Kalau sekali je jumpa, makan balik. Tapi sengaja dia membuat berkali-kali. Sebab tu aku bagi tahu, hanya pecinta memahami cinta. So, orang kalau dah cinta dengan Allah, so Allah buat dia susah tu, dia tak goyang. Ini kena tinggal amalan ni, ini betul ke ni? Kena cari alternatif lain lah. Tak boleh lah, dah buat solat tahajud dah, duha tak, macam tak jalan ya. Nanti lain lah, tak payah, janganlah. Tak, tetap istiqamah, dia akan menuju pada Allah nanti. Semoga Allah Ta'ala penuhi hati kita dengan cinta pada Allah. Amin. Bukan usaha kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Bukan usaha kita. Kita nak benda tu bahagia, tu bukan kita punya usaha untuk mewujudkan dia. Melainkan setiap sesuatu tu telah ditentukan oleh Allah. Maka ketika berada dalam keadaan tak diingini, bersikaplah dalam keadaan sikap yang sabar atau bersikap yang redha. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesusahan untuk kita adalah supaya meraih besarnya pahala redha. Allah saja buat masalah hidup kita supaya Allah Taala memberikan pahala yang begitu besar dengan cara redha. Ulama sebut kadang kita tu solat tak jaga, maksiat banyak buat, tapi Allah tu sayang kat kita dan Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Dengan cara apa yang Allah nak cuit kita, menggugurkan seluruh dosa kita dan berikan pahala yang besar dengan bertimbun-timbunnya musibah supaya dapatkan pahala redha. Kesan yang lain adalah Nabi SAW bersabda, tak ada lagi manusia yang paling banyak musibah melebihiku. Setelah aku, para nabi, para rasul. Setelahnya yang mengikutinya, setelah bawah, lumrahlah kalau kehidupan tu dalam keadaan dipenuhi dengan kesusahan. Sunnahnya kehidupan orang-orang diridai oleh Allah,
rasa masalah dengan masalah, bertimbun, timbun. Dan Allah sayang kan, tak ada lagi pahala yang besar, pahala redha. Maka dengan musibah lah dan redha, baru Allah berikan pahala yang besar kepadanya. Setiap kesusahan dia alami akan cepat hilang darinya apabila ia bersikap dengan sikap redha. Sikap redha, masalah hadapi cepat je hilang nanti, sebab dah redha. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang tak redha dengan kesusahan yang dihadapi ada disebabkan sedikit ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dikenal pada Allah. Kalau betul-betul dikenal pada Allah, betul lah hati dipenuhi dengan ma'rifatullah, maka kesusahan yang datang tu, maka tak jadi berat kepada dia, bahkan jadi manis hubungan dia dengan Allah. Rabi'ah satu hari jalan, tersepak batu. Rabi'ah tersengih-sengih satu orang, kaki darah. Anak murid dia kata, ya Rabi'ah, wahai tuan guru, kamu lihatlah kamu berdarah, kemudian kamu senyum, ni sakit ni. Apa kata Rabi'ah? Tengoklah, begitu sayangnya Allah Ta'ala kepadaku, begitu sayangnya Allah, dan Allah Ta'ala ingin kebaikan, dosaku diampun saja Allah Ta'ala pertemukan kakiku dengan batu. Boleh je Allah pertemukan kakiku dengan kekasih, tapi sengaja Allah Ta'ala buat supaya dengan kakiku dipertemukan dengan batu. Sebenarnya itulah sayangnya Allah Ta'ala kepadaku. Orang dah ada ma'rifah pada Allah tu, maka musibah tu satu benda yang paling menyeronokkan dalam kehidupan dia. Dan dengan kemusibah yang ada, menyebabkan lebihlah seorang itu mudah nanti soal akhiratnya. Siapa yang banyak susah di dunia, nanti dia banyak senang di akhirat. Hadis yang masyhur, rawahul Muslim atau rawahul Imam Tirmizi. Satu orang yang hidup yang dalam keadaan tak pernah susah kat dunia, tapi secelup dimasukkan ke dalam neraka, dia kata, ya Allah, tak pernahlah dahulu aku kena susah. Aku kena hidup dalam keadaan nikmat, tak pernah. Ada je masalah aku. Padahal berpuluh tahun hidup nikmat, cukup satu saat dicelupkan dalam neraka, lupa bertahun-tahun dulu hidup di dunia dalam keadaan nikmat. Sebaliknya, orang yang hidup tu serba tak kena je. Orang macam ni secelup Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Kemudian tanya kepada dia, bagaimana kehidupan kamu dahulu berpuluh tahun di dunia? Maka dikatakan, tak pernah saya alami kesusahan. Nikmat saja hidup saya. Cukuplah dengan satu saat saja berada dalam syurga, habis lupa cerita derita bertahun-tahun dahulu di dunia. Maka Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, satu orang yang hidup dia dalam keadaan susah dialami di dunia, tafakurlah, ingatlah bagaimana ngerinya neraka, maka masalah dia akan solve. Kecil je bagi dia. Weh, duduk dalam neraka lagi payah kot. Ini sepayah-payah ni apa lagi neraka. Tapi adalah istilah orang, kesusahan yang ku alami adalah neraka duniaku. Jangan cakap macam tu. Inilah neraka hidupku, aku hidup dalam keadaan seperti neraka. Tak. Itu kecil je. Masuk kat neraka baru tahu. Kecil je musibah aku di dunia. Sebab tu Nabi tak bagi orang minta mati sekiranya kesusahan dia alami. Nanti lepas dia mati baru dia akan tahu susahnya kehidupan setelah kematian. Seterusnya Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala berkata, saat menghadapi kesusahan, tahap pertama yang mesti dilakukan oleh seorang itu, dia kena sabarlah. Jika mampu sabar, dia akan naik ke tahap berikutnya, iaitu rida. Seorang tu tak akan sampai rida, melainkan tahap pertama, mesti step pertama dia akan lalui, kena sabar dulu. Sekiranya tidak dikurniakan kesabaran, cubalah untuk berpura-pura bersabar. Buat-buat sabar sudahlah, kan? Walaupun nampak rasa macam munafik je aku ni kan. Tak apalah, berpura-pura sabar. Dan mengingatkan pada diri sendiri bahawa sabar adalah tingkatan yang hampir dengan tingkatan reda. Seandainya sabar itu seorang lelaki, pastilah dia lelaki yang mulia, kerana sabar itu kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud, bersabarlah menerima mencari penghidupan, maka pertolongan dariku akan datang kepadamu. Maka sabar dengan kehidupan, barulah datang nusratullah ataupun pertolongan Allah. Kalau tak sabar dengan hidup, macam mana Allah Ta'ala nak tolong kehidupan kita? Setiap kesusahan yang mengharapkan bantuan daripada Allah, kuncinya adalah sabar terlebih awal. Ini dah maki hamun macam-macam, saya sabar sekarang. Lambat. Kemudian fikir pula, kenapalah saya tak dibantu. Pukulan pertama itulah nilainya sabar kat situ. Bukan dah maki hamun, dah merungut macam-macam dah, kemudian sekarang saya sabar. Tak. Saya sebut dengan Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, apa hakikatnya satu orang yang dia itu reda?
Hakikatnya satu orang yang bertawakal, hakikatnya satu orang yang reda adalah dia mencintai musibah seperti mana dia mencintai kesenangan. Macam mana dia menyukai kesenangan, macam itulah juga dia menyukai musibah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku tidak ingin ada amalku yang mengalahkan sabar kecuali reda. Aku tak nak apa amalan pun yang kalahkan amalan sabar aku, melainkan aku nak reda. Aku tak tahu darjat yang lebih mulia dan lebih tinggi dari amalan reda. Reda adalah bukti kecintaan seorang itu kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah berkata, reda akan wujud bila mana diawalkan dengan sabar. Baru akan wujud nanti. Yang seterusnya Maimun bin Mihran, ini tabi'in juga rahimahullah. Seorang hamba tidak akan mendapat sekecil bahagian kebaikan pun daripada seorang Nabi kecuali dengan dia bersabar. Sikit kebaikan daripada para Nabi dia tak akan dapat, melainkan dengan sabar baru dia akan dapat nanti. Kecil kebaikan daripada para Nabi dan juga para Rasul. Lumrahlah kehidupan mereka. Dalam kitab Risalah Qushairiyah, ini kemudian kita akan masuk tawaduk. Dan juga takabur, menghindari takabur, sombong. Yang seterusnya dalam kitab Risalah Qushairiyah, menurut ulama Khurasan, reda adalah puncaknya tawakal. Sebelum daripada reda ni saya bahas mengenai tawakal. Dan reda adalah puncaknya tawakal. Puncaknya tawakal adalah seorang itu dah reda pada Allah Ta'ala. Nah, ini menurut pandangan ulama Sufiyah daripada Khurasan. Kemudian Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata, reda diibaratkan syurga dunia. Orang yang hatinya reda tu dah macam ibarat syurga dah hidup dia tu. Masya Allah. Ya, masalah tu ada. Memang takkan semua akan ada masalah. Tapi kalau dah ditanamkan reda, Masya Allah, maka nak bagi tahu masalah yang dia akan hadapi kecil je bagi dia nanti. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, Ya Rab, Ya Allah, tunjukkanlah padaku amalan yang engkau akan reda padaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa AS, aku akan reda padamu apabila engkau reda terhadap ketentuanku, baru aku reda pada engkau. Nak Allah Ta'ala reda dengan kita, maka redalah dengan setiap takdir ketentuan yang Allah tentukan pada kita. Macam mana tak macam tu? Dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah disebutkan hadis qudsi. Dalam penghimpunan hadis qudsi, Imam Ghazali pun sebut juga, iaitu, wahai hamba-Ku, sekiranya aku takdirkan sesuatu takdir padamu dan kemudian kamu tak reda dengan takdir yang aku beri, ataupun dalam sambungan hadis tersebut, hadis qudsi tu, aku berikan musibah kemudian kamu tak bersabar, maka aku tegaskan pada kamu, tolong cari hidup selain daripada bumi dan tolong cari Tuhan selain daripada aku. Macam mana nak pergi mana? Pluto, Marikh, apa lagi? Bobolah mana-mana planet sekalipun nak lari pergi mana? Allah Ta'ala tegaskan, cari Tuhan selain daripada aku. Allah, iaitu orang yang tak reda. Tuhan mana lagi kita nak cari kalau bukanlah Allah Ta'ala? Moga Allah Ta'ala. Berarti reda dengan tauhid tu kait rapat betul. Jaga-jaga kalau orang yang tak reda tu, goncang dia punya tauhid, keimanan dia tu. Yang seterusnya Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha berkata, orang yang reda adalah dia gembira. Sama saya sebut tadi. Orang yang reda adalah dia gembira ketika mendapatkan musibah, seperti mana dia gembira ketika mendapatkan kenikmatan. Itulah orang yang reda. Masya-Allah. Tengok-tengok hatilah. Nanti 2-3 hari ni mana tahu ada masalah apa kan. Kemudian cek. Kemudian hati tu kita cek nanti. Masya Allah. Moga Allah berikanlah kekuatan pada kita. Amin. Amin. Utbah Al-Ghulam menghabiskan malamnya dengan ucapan munajah. Ya Allah, jika engkau ya Allah menghukumku, aku akan mencintaimu ya Allah. Dan jika engkau ya Allah mengasihiku, aku pun tetap akan mencintaimu ya Allah. Kau beri musibah ya Allah, aku akan cinta pada engkau ya Allah. Kau berikan aku kesenangan, aku tetap akan cinta pada engkau ya Allah. Ini munajah ni kenapa? Orang datang musibah munajah ni. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Aku tak boleh nak sabar ya Allah. Aku tak ada reda ya Allah. Tapi ya Allah, aku sebagai hamba-Mu ya Allah, aku tahu engkau maha mengetahui ya Allah, tapi aku nak ucap pada engkau ya Allah, mengukuhkan hatiku. Musibah ini ya Allah menyebabkan aku lebih cinta pada engkau ya Allah. Kau beri kenikmatan-Mu sama ya Allah, aku cinta pada engkau ya Allah. Masya Allah.
Jangan sebut dengan hati, kadang tak kuat kadang. Kadang hati tu kecampur bawah. Sebut dengan kalimat nanti. Duduk satu orang ambil wuduk, duduk kat sejadah cakap, tutup pintu ya Allah. Cakap seorang. Biar zikirlah kepada Allah sampai orang menyangka kamu gila. Dah, buat. Seterusnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, segala kebaikan terletak dalam redha. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang redha. Jika kamu tak mampu, jadilah orang yang sabar. Kalau tak mampu jadi orang yang sabar, jadilah orang yang berpura-pura untuk sabar. Okey, dalam hadis tadi tu dia ada barang siapa yang melakukan amalan yang saya sebut tadi, amalan dengan amalan ahli syurga, kemudian sebelum dia mati dia melakukan amalan ahli neraka, walaupun pada awal ni macam seolah-olah dia tu dekat dengan syurga, tapi sebelum dia mati dia buat maksiat, di akhirat dia dengan neraka bakal lebih dekat. Yang ni kita takut ni kan. Semoga Allah istiqamahkan kita dan husnul khatimahkan kita semua, amin. Begitu juga sebaliknya, ada orang melakukan amalan ahli neraka, maksiat, dekat dia dengan neraka, tapi takdir mendahului dia beramal dengan amalan salih, dia mati, maka ukuran di akhirat dia dengan syurga bahkan lebih dekat. So apa poin kat sini kita boleh ambil? Sentiasa tawaduk lah, sentiasa rendah hati. Karena kita tak tahu amalan kita macam mana kan. Sentiasa tawaduk. Apa hikmah boleh kita ambil? Husnuzan dengan orang, sangka baik dengan orang lain. Boleh jadi dia maksud ni sebelum dia mati dia akan beramal dengan amalan yang baik. Okey, kitab yang sama juga, iaitu kitab Rawdatul Uqala. Dah satu kitab ni je saya ambil, lain kitab tak ambil terlampau banyak sangat. Ni dah saya rasa dah cukup dah, kitab satu ni pun dah cukup dalam kitab Rawdatul Uqala. Nabi SAW bersabda, sedekah tak akan mengurangkan harta. Walaupun orang sebut ni tak ada nasnya, ada nasnya. Sedekah tak akan mengurangkan harta. Adapun orang bagi tahu Allah Ta'ala akan jaminkan kehidupan yang baik. Tapi hadis ni sebut sedekah tak akan mengurangkan harta. Allah Ta'ala tak akan menambah bagi hamba yang memberi maaf, melainkan Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang yang merendahkan hati, tawaduk kerana Allah, kecuali Allah Ta'ala memuliakannya. Apa maksud tawaduk? Ditanya oleh Abu Sa'id, gelaran sebenarnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Imam Hasan Basri, tawaduk adalah satu orang yang keluar daripada rumahnya, dia jumpa siapa-siapa pun, dia kata ini semua ahli syurga, boleh jadi saya ahli neraka. Itulah namanya tawaduk. Maka nasihatkan pada isteri dan anak-anak, sayang, wahai isteriku, nanti jumpa siapa-siapa tu yang gelang banyak, tancap dalam hati dia itu ahli syurga. Kan, nanti jalan-jalan tengok ada orang pakai skirt, tanamkan dalam hati. Perbuatan dia tak ada husnuzan lah, perbuatan dia salah lah, tak ada husnuzannya, tapi akhir kalam dia kita husnuzan. Ada orang berbuat cincin, bagi cincin, saya lamar engkau, kan, perbuatan tu boleh husnuzan. Mana boleh, dia pun tak pakai tudung, mana boleh husnuzan. Tapi kematiannya husnuzan, dia insyaAllah mati husnul khatimah. Perbuatan dia tak ada ruang untuk husnuzan, memang salah perbuatan dia. Dah, saya dah bahas, kita akan bahas nanti. Orang yang tak menyayangi ahli maksiat, maka dia perlu beristighfar. Bukan istighfar untuk dia orang tu, istighfar untuk diri dia sendiri. Kan dia tak mengasihi orang yang dia melihat dalam keadaan maksiat. Maka tanamkan pada isteri dan juga anak-anak. Anak jumpa siapa pun, nanti kawan ke, jumpa ada orang nak kereta besar dan sebagainya, tanamkan dalam hati bahawasanya mereka ahli syurga, khawatir diri kita yang mungkin ahli neraka. Nah, Nabi sebut, barang siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memuliakannya. Tawaduk kan hina kan, rasa diri hina. Maka orang hina ni, maka Allah Ta'ala akan memuliakannya dunia dan juga akhirat. Tawaduk terbahagi pada dua jenis, tawaduk yang terpuji dan juga tawaduk yang tercela, mahmudah wal mazmumah. Tawaduk yang terpuji, mahmudah, adalah merasa diri paling tak baik dan merasakan dan tak meremehkan orang lain. Dia merasakan diri dihina dan dia jumpa orang lain pun dia tak akan meremehkan, dia rasakan orang tu tetap lebih mulia. Nah, ini tawaduk yang baiklah, tawaduk mahmudah. Tawaduk mazmumah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hibban adalah, faham betul, merendah diri di hadapan orang yang hebat dunianya. Saya merendah dirilah, dia orang kaya. Ini mazmumah. Saya sebut ke? Bukan. InsyaAllah saya sebut tu tak ada kalam saya, insyaAllah. Ada kitabnya, ada nasnya, ada dalilnya, ada hujahnya. Orang sebut, ini ada dalil, ada dalil. Kita tasawuf yang berdalil, bukan tasawuf yang kita mengajar ahli hikam, tak hati baca Al-Quran. Tak. Nah, maka Ibn Hibban kata, ini tawaduk yang tak kena tempat. Ada tawaduk kena tempat, ada tawaduk tak kena tempat. Ini tawaduk tak kena tempat. Itu besar hinanya aku, ya Allah. Tengok,
siapa dia ni, kita usah aku ni siapa lah. Jangan, itu tawaduk tak betul. Mazmumah, tak ada pahalanya kat situ. Oh, Masya Allah, dia ni orang yang kaya, siapalah aku ni miskin je. Miskin tu kelebihan besar tu. Ini tak kena. Tawaduk yang tercela merendahkan diri di hadapan orang hebat dunianya atau kerana jawatan yang ada kepadanya. Oh, ini ada pangkat dia ni, Masya Allah. Kemudian saya ni hina, tengok dia ni ada pangkat. Sebenarnya orang yang merendahkan diri di hadapan orang ada pangkat, sebenarnya nak pericikkan jawatan daripada orang tu. Saja je pengapu-apu, apa kau panggil? Apu ke apa tak tahu. Saja je dia rendahkan, dia rendah, dia puji, Masya Allah hebatnya. Sebab dia nak pericikkan tu. Orang yang ada harta dia pujilah sebab nak percikkan harta tu, kan? Moga Allah Taala jaga kita. Amin. Amin. Yang seterusnya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang tawaduk ni. Orang tawaduk cakap pasal tawaduk. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, orang yang tawaduk memandang dirinya paling hina, tetap di mata orang lain dia adalah orang yang mulia. So jangan risau, aku ni kalau buat hina-hina nanti orang hina. Tak. Tetap di pandangan mata orang pun akan kamu nampak mulia. Orang yang sombong merasa dirinya mulia, namun di mata orang lain dia adalah orang yang hina. Tawaduk yang selayaknya ditanamkan dalam hati ialah meyakini amal ibadah dilakukan itu pertolongan daripada Allah. Saya melakukan ibadah bukan kerana ilmu saya, bukan kerana kecergasan saya, kepandaian saya, kekuatan saya, tak. Bukan kerana kemampuan saya, tak. Perasaan ini akan terpelihara daripada ujub dan takabur, sombong. Yang kedua, mengingat akan dosa-dosa yang dilakukan yang lampau supaya tidak merendah orang lain yang melakukan maksiat, kan? Memikirkan dosa-dosa yang lampau. Nanti dia nampak ahli maksiat, dia tak akan rendahkan orang tu. Kan dia tahu. Nabi SAW bersabda, ada dua ketakutan yang tertanam pada hati orang mukmin. Pertama, dia takut dosa yang lampau. Apa yang diperbuat oleh Allah, diampun ataupun tak oleh Allah. Yang kedua, sisa umur yang akan datang, agak-agak binasa tak dengan dosa ataupun dipelihara oleh Allah. Dua ketakutan sentiasa berlega dalam hati orang mukmin. So mengenang-enanglah dosa yang lampau supaya melihat orang yang melakukan dosa tak merendah-rendahkan orang tersebut. Allah, moga Allah berikan tawaduk ni dalam hati kita. Amin. Okey, 36 sikit lagi. Kesan tak baik bagi orang yang takabur. Apa kesan tak baik, negatif? Orang yang sombong. Wah, rasa diri dah sempurna, ibadah dah mantap, ibadah dah hebat, ilmu dah banyak, ada pengikut Ustaz Anu dan Ustaz Anu. Nah, apa jadinya? Pertama, merasa diri sempurna, sedangkan tidak ada kesempurnaan pada makhluk melainkan Allah. Nah, dia sudah mengambil pakaian Allah. Sedangkan dalam hadis disebut, takabur adalah selendangnya Allah atau pakaiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kesan tak baik adalah meremehkan orang lain, sedangkan dirinya pun banyak kekurangan. Tu kesan tak baik. Dahlah bangga diri, rendahkan orang pula. Yang ketiga, mengambil sifat Allah. Maksudnya dia merampas sifat Allah, sedangkan takabur itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sombong akan menyebabkan kita tak boleh nampak keutamaan yang ada pada orang lain, seperti kisah Iblis dan Nabi Adam AS. Iblis, dia rasa dia hebat. Padahal api itu boleh terpadam dengan tanah. Api menyakitkan. Tapi tanah itu boleh buat mangkuk, pinggan. Air yang sejuk tu, air apa tak tahu, dia buat daripada tanah kan. Kalau buat air tu sejuk je nanti. Pergi Kelantan ada kot. Dia orang buat kat Kelantan ke mana, ke Sarawak ke tak tahu. Kan? Labu-labu. Labu. Dan api tak boleh memadamkan najis mughalazah. Tapi tanah boleh. So sebenarnya Iblis tu dia bodoh betul. Jahil punya pasal, dia tak nampak kelebihan ada pada orang lain. Sombong tu kejahilan. So orang ada ilmu jahil, orang ada ilmu takabur, pelik betul lah. Jahil dia lagi, dia kena belajar lagi. Walaupun dah belajar macam-macam dah, tetap jahil lagi. Seperti mana Iblis ni, kerana dia sombong, dia tak nampak kenikmatan yang ada pada Nabi Adam. Itu nikmat berbanding dia tu, sehingga dia enggan mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS dengan sujud penghormatan. Yahya bin Khalid berkata, orang yang mulia jika beribadah dia akan tawaduk, tapi orang yang hina
ketika beribadah, maka dia akan takabur. Kesan baik kepada orang tawaduk, pertama baik akhlaknya. Baik akhlaknya, no? Akhlak para nabi. Nabi SAW kata semua para nabi berakhlak dengan akhlak tawaduk, Nabi kata. Yang kedua adalah menghilangkan dengki. Orang yang tawaduk tu dia tak ada dengki dengan orang. Oh, orang lebih banyak nikmat. Baiklah, memang selayaknya dia orang baik, memang patutlah banyak nikmat Allah bagi. So dengki takkan ada. Yang ketiga adalah menimbulkan rasa kasih sayang. Oh, kasih sayang ada. Tak ada dengki, kasih sayang dengan orang. Dia akan memuliakan orang. Tapi kalau orang takabur tu tengok, ish, ada banyak nikmat. Tak payah salam dengan dia lah. Tak payah, jom balik. Jangan tengok muka dia. Hati tu resah, malam tak boleh tidur. Kenapa dia banyak nikmat? Kenapa itu? Kenapa dimuliakan dia? Kenapa tak muliakan aku? Mengapa tak bersikap rendah hati? Imam Ibn Hibban sebut, kita diciptakan dari setitis air mani yang hina, akhirnya menjadi bangkai yang menjijikkan, dan selama masih hidup kita membawa kotoran. Seperti mana kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tengok seorang raja tu jalan macam ni, pengikut yang ramai jalan macam ni. InsyaAllah kat Malaysia tak ada kot macam tu jalan. Kan? Dia jalan macam ni. Ini Arab punya pemerintah, raja. Maka Malik bin Dinar kata, engkau ni siapa? Marah dia. Kau kata aku siapa? Engkau raja? Ya raja. Raja, baiklah. Kamu kena ingat, selama kamu jalan macam ni, yang semua kamu bawa dalam perut kamu najis tau. Nanti kejap lagi kamu akan mati nanti. Orang akan uruskan kamu nanti. Kamu dah tak boleh nak bergerak apa pun. Maka ditunduk, dia kata, baiklah, terima kasih nasihat engkau. Kalau Sayyidina Wahab bin Munabbih pergi Baitul Maqdis, masuk dalam satu gua kat Palestin, jumpa ada mayat satu orang. Dekat atas mayat tu ada ukiran tulisan, aku dulu adalah raja, hidupku adalah 100 tahun. Aku telah kahwin dengan perawan, wanita-wanita perawan sebanyak 1000 orang. Aku memiliki prajurit yang besar dan aku telah kalahkan prajurit musuh-musuh sebanyak 1000 orang. Aku memiliki pakaian sebanyak 1000. Setiap hari aku memakan makanan yang mewah. Wahai penduduk bumi, kini lihatlah keadaanku bagaimana. Tak perlu dibanggakan kan. Sampai bila nak kena tawaduk? Sampai kita dah tahu dah kita tu ahli syurga. Dah, ketika tu nak takabur lah. Selagi tak tahu, dah tawaduk lah. Al-Qurazi rahimahullah bersyair, berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati. Betapa banyak orang yang lebih mulia darimu terpendam di bawah tanah. Jika kamu dalam kondisi yang mulia dan kuat, betapa banyak orang yang lebih mulia dan kuat daripadamu, tetapi mereka telah ditelan bumi. Tawaduk. Saudara Al-Husain bin Ali menunaikan ibadah haji sebanyak 10 kali dengan berjalan kaki, sedangkan untanya dituntun di sebelahnya. Boleh je naik kan? Tapi punya tawaduk tu, dah saya duduk di bawah, tak apalah, unta tu jalan saja. Macam tu ibadahnya tu, Masya Allah. Ibadah haji 10 kali, jalan saja. Tak mau ada perasaan duduk di atas tu, tak nak. Rendah hatilah di kala mulia, hidup zuhudlah di saat mampu, dan memberi maaflah ketika berkuasa untuk membalas. Bukan kalam saya, kalam Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Akhir, orang yang takabur akan marah sekiranya dirinya dihina, sedangkan orang tawaduk akan berkasih sayang sekiranya dirinya dihina atau dicela. Kisah akhir kita tutup lah. Sebenarnya kisah ni banyak kali saya cerita dah, mengenai kisah Lima Ali Zainul Abidin. Ada satu cerita juga, Syekh Sultan Al-Murad. Sebenarnya cerita ni dah famous dah. Imam Ali Zainul Abidin satu hari pernah jalan kan, orang jumpa, antum Zainul Abidin, maksudnya hamba yang baik. Maka dia kata, kenapa? Lah, bukan, kamu adalah su'ul abidin, kau ni hamba yang tak baik. Orang di sampingnya marah-marah. Oh, mana boleh cakap ni Ahlul Bait? Oi, Ahlul Bait dekatlah anak Sayyidina Husain. Dekat, Ahlul Bait yang dekat Ali Zainal Abidin. Kita pun dah baca kisahnya yang beri maaf, yang bunuh Sayyidina Husain. Duduk dalam rumah Ali Zainal Abidin, dia bagi makan je perbangan Karbala kan. Akhir ketika nak balik, dia fikir, budak ni kau macam pernah tengok ya. Ya. Engkau yang bunuh bapak aku peperangan Karbala kan, Husain? Ya. Engkau ni siapa? Aku anaknya. 3 hari aku duduk rumah kau, tak bunuh aku? Tak. Kenapa? Kami diajarkan gini, untuk memberikan maaf kepada orang. Kami diajar. Kami tak diajar untuk berdendam dengan orang. Tak. Kami Ahlul Bait sini diajar dengan memberi. Sekiranya diberikan kekerasan, dibalaskan dengan lembut. Ini Ali Zainal Abidin ni, Masya Allah. Maka dia kata, jangan marah-marah dengan orang yang cakap aku macam ni. Baik, kamu cakap aku yang tak baik, kau cakap macam-macam maksiat. Dia betul, semua ada kat diriku. Tapi ada lebih maksiat lebih besar ada pada diriku, kau tak sebut pun.
Dan kau sebut kemaksiatan tadi tu adalah teguran untuk diriku atas tanda terima kasih. Apa yang kau boleh beri, aku boleh berikan hadiah pada kau. Nangis orang tu, dia kata tak. Sebenarnya aku jumpa seorang Fulan bin Fulan minta hutang. Dia kata buat marah tengok Ali Zainul Abidin. Ini orang yang susah nak marah ni. Cuba pancing tengok marah kat dia, agak-agak dia marah tak. So aku buat engkau marah ni, nak engkau marah. So biar aku dapat duit, tapi ternyata engkau tak marah. Dia kata tak apalah. Berapa sangat engkau nak duit? Dah berikan duit kepadanya, dah lebihkan dia. Dan jangan kau kembalikan duit kepada aku dah balik. Cerita yang terakhir, Syekh Sultan Al-Murad lah. Ketika Syekh Sultan Al-Murad, siapa anaknya? Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih. Ketika bapaknya jadi pemimpin jalan, tutup kepala, tak nak dikenali oleh masyarakat, jalan di satu tempat, ada jenazah di tengah-tengah jalan yang tak nak diurus oleh orang. Dipanggil satu orang, kenapa tak nak urus? Dia kata kami tak nampak kebaikan melainkan 3 keburukan masyhur yang dilakukan dia. Famous dia tu buat 3 keburukan. Pertama minum arak, kedua berzina dengan pelacur, moga Allah pelihara. Yang ketiga adalah dia ni suka main judi. Moga ketiga-tiga ni Allah pelihara kita, amin. Akhirnya Syekh Sultan Murad kata baiklah tunjukkan jalan rumah isterinya. Akhirnya dia dengan pembantunya bawa. Akhirnya dia nangis, dia kata, isteri nangis, wahai suamiku, betul lah apa kau cakap sebelum kau mati. Tengok kini siapa pun tak nak urus jenazah kau. Baik, dia kata Syekh Sultan Murad. Engkau sangka dia ni orang yang baik? Ya, dia ni orang baik. Macam mana kau boleh kata dia baik? Aku telah dengar. Ya, apa yang kau dengar? Dia ni sibuk minum arak? Ya. Dia ni sibuk dengan pelacur dan juga main judi? Ya. Tapi kena ingat, kata isterinya, sebelum dia mati, dia ada pergi beli botol arak yang banyak di kedai. Tapi bila dia balik, dia tuang kat jamban, dia pecahkan. Dia kata aku telah mengurangkan botol-botol arak yang ada di kedai supaya umat Islam tak meminumnya. Yang kedua, dia tu pergi tempat pelacur tu, dia tak buat pun. Dia cuma pergi, dia kata dah masuk dalam. Hari ni punya bahagian duit ni jangan buat perbuatan apa pun, dah ambil duit ni masuk. Dah setiap pintu. Tapi orang sangka dia buat projek, padahal dia tak buat pun. Macam tu juga tempat perjudian dia pergi, dia akan bayar, cukuplah, takkan duit haram bagi makan isteri, bagi makan anak-anak. Jangan ini duit dah, jangan main-main dah, balik lah. Tapi orang sangka dia main judi. Aku tegur dia, bang jangan buat macam ni bang, nanti orang hina. Sampai bila orang nak hina kau? Dia kata ya, tapi yang akan urus jenazah aku para alim ulama, yang akan salat nanti para alim ulama. Biarlah orang hina aku ketika itu. Kata Syekh Sultan Al-Murad, baiklah, akan ku panggil seluruh para alim ulama di zaman kepimpinan aku untuk urus jenazah suami kau dan untuk mereka salat juga. So jangan ada sangka buruk dengan orang lah. Selama mana kita boleh nak sangka baik dengan orang, sangka baik. Cuma macam saya kata tadi je lah, kalau kita tengok orang tu, kita rasalah kematian tu dia boleh jadi dalam keadaan husnul khatimah kita yang wallahu a'lam. Nah, pembahasan hadis ni sampai sini saja. Nanti kita masuklah pada hadis yang seterusnya. Hadis yang berapa tu? Hadis yang kelima Tadi hadis yang keempat, hadis yang ke 5 nanti, tak banyak nanti. Kemudian nak banyak sikit pun nanti hadis yang ke 10 nanti. Tak banyak dah, nanti kita nanti langkah-langkah sikit nanti insya-Allah. Okey, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang membaca surah Kahfi yang penuh sudah tentu pembentingannya daripada ujian dan fitnah-fitnah Dajjal itu sudah tentu lebih kuat berbanding orang yang membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Dan ini benar-benar tips akhir zaman, formula akhir zaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.